kita yang dipanggil sekularisme, falsafah politik yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin sebahagiannya di dunia Islam. Itu dia. Boleh tuan-tuan, saya rasa sekadar itu dulu. Ya, jangan kita jadi macam di zaman lampau, At-Tufi ni dia kata ana Mu'tazili wa ana Sunni wa ana Syi'i wa ana, dia belaka dia kata. Aku Mu'tazilah, aku pun Sunni, aku pun Syi'i, aku pun ini. Dia, aku pun Jahmiyah, aku pun Qadari, semua belaka dia. Dia boleh pakai semua. Tak boleh. Tufi tak boleh menjadi contoh. Kenapa? Dia sudah jadi lawyer buruk kerana tidak membeza antara hak dan batil. Bagi dia semuanya sama belaka. Tak boleh, tak boleh. Islam tidak bertunjangkan dengan kekaburan dan kekeliruan seperti itu. Islam antara sifat asasnya al-wudu, jelas mana yang benar, mana yang salah. Jelas. Jadi bila dah benar kita pegang, bila yang salah kita tinggalkan, supaya kita menjadi manusia yang diridai Allah. Silakan. Salam. Ya? Burah. Ingatkan tak ada orang soal. Ada juga. Bismillah. Saya ingat penjelasan yang diberikan oleh saudara Ustaz Zamihan di dalam YouTube tentang burah. Ada baca? Iaitu tentang apa yang berlaku dengan ikhwan muslimin di Mesir yang dituduh sebagai burah. Penjelasan yang sangat elok. Dia mengingatkan bahawa burah itu, kita kena ingat bahawa burah, asalnya burah ni ialah golongan yang menentang kerajaan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kerajaan yang benar, khilafah Islam yang keempat daripada khilafah Ur-Rasyidin. Jadi dia menentang khilafah Islam itu, dan dia turut sama menentang kepimpinan Sayyidina Muawiyah. Jadi dia lawan belaka. Ni golongan Khawarij. Mereka itu juga adalah burah. Ikhwanuna bara alaina, kata Sayyidina Ali. Lebih kurang macam tu. Saudara kita bara, iaitu bersikap melampaui batas kepada kita, lalu memerangi kita. Baik. Jadi disebut di situ ikhwanuna, saudara kita. Burah ni saudara kita juga. Bukannya orang kafir. Baik. Jadi bagi golongan burah ini, dia tidak boleh dihadapkan dengan kekerasan selama mana dia itu tidak menggunakan kekerasan. Apabila dia menggunakan senjata dan dia mengangkat senjata, barulah boleh dihadapi dengan kekerasan, tetapi dengan syarat. Pemerintah hendaklah menghadah wakil dari kalangan orang yang dihormati untuk menasihati golongan itu, supaya meletak senjata. Setelah dibuat dialog dan nasihat, dia tidak meletak senjata, barulah pemerintah itu dibenarkan dari sudut syarak menyerang golongan burah itu. Apa yang berlaku pada hari ini di Mesir, orang-orang yang cuba mempertahankan pemerintahan yang benar, yang dipilih melalui sistem demokrasi. Pemerintah-pemerintah yang memerintah dengan cara pemerintahan yang jauh lebih adil daripada pemerintahan Husni Mubarak. Tiba-tiba kuasa mereka itu dirampas oleh pemberontakan tentera yang mengkhianati ketua turus angkatan tentera. Ketua turus angkatan tentera ialah presiden. Dia mengkhianati ketua turusnya dengan merampas kuasa. Lalu rakyat turun untuk mengatakan tak puas hati. Tiba-tiba ditembak dengan peluru hidup dan dibunuh. Dan dituduh rakyat ini sebagai burah. Itu tak betul. Itu bukan burah. Sebaliknya, yang burahnya ialah yang merampas kuasa. Menggunakan kekerasan. Itu dia. Baik, adapun dalam konteks negara kita, dituduh orang yang berdemonstrasi dengan cara yang aman sebagai burah, maka ini sudah tentulah merupakan suatu fatwa yang sangat-sangat terburu-buru dan tidak teliti. Jadi biasalah, manusia ni macam-macam, kita panggil tekanan dan berbagai-bagai gangguan. Akhirnya kadang-kadang mana ada gading yang tidak retak, apatah lagi gading yang memang dah retak. Jadi keluarlah fatwa yang pelik-pelik. Itu dia. Jadi fatwa itu, saya ingat budak belajar tahun 1 Universiti Azhar pun tahu. Pelik fatwa tu. Pelik. Kenapa? Orang demonstrasi yang tak bawa senjata, tak bawa pistol, tak bawa parang. Dia sekadar berdemonstrasi secara aman, merasakan tak puas hati dan menyatakan tak puas hatinya. Tiba-tiba dituduh burah. Ini suatu hal yang
apa kita panggil, sangat-sangat tidak menepati dengan hukum syarak yang berkaitan tentang bughah. Wallahu a'lam. Jadi tadi 10 dah. Jadi saya ingat. Apa tujuan kita bincang ni? Supaya kita mengumpul kembali semangat kita dan keazaman kita atas dasar cinta kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti Rasulullah SAW, bukan sahaja daripada aspek akhlak tetapi juga daripada aspek akidahnya. Kita tak mahu kita beramal macam Nabi, pakai jubah, pakai serban, tetapi dalam waktu yang sama kita menyokong golongan yang mendukung pahaman sekular. Maka menunjukkan ada masalah dalam akidah dan pemahaman akidah kita sebagaimana yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak mahu begitu. Kita nak kita ikut Nabi SAW daripada sudut pakaiannya, dari sudut amalan baginda, dari sudut kecintaan kita kepada baginda, dan juga terutamanya dari sudut akidah yang menjadi pegangan baginda, yang Nabi ingatkan dalam satu hadis, man tashabbaha fi qaumi bi qaumin fahuwa minhum, sesiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia daripada kalangan kaum itu. Maka kalau kita menyerupai orang-orang barat dengan mengambil sistem dan dasar mereka dalam berpolitik, maka kita takut kita termasuk di kalangan hadis yang diingatkan oleh Nabi bahawa kita yang bersuci itu adalah merupakan golongan yang menyerupai kaum tersebut yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis itu sebagai ancaman kepada golongan yang berlaku dan bersikap begitu. Karena kalau kita sudah menyerupai dengan kaum itu, maka sudah tentulah kita akan dihimpun bersama mereka di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalika. Sekadar itu yang dapat disampaikan pada malam ini. Mohon maaf atas masa yang diambil dan juga kelewatan, dan serta dalam penyampaian sekiranya ada yang melukakan perasaan dan menyentuh perasaan, saya mohon maaf. Sekadar itu yang mampu untuk diterangkan, dan untuk kita berlaku adil terhadap ahli sunnah wal jamaah, supaya kita faham siapa musuh sebenar ahli sunnah wal jamaah itu. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sampailah waktu ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang, dicabut nyawa tiada terbilang, sakit terasa bukan kepalang. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، جاء رجل لابن باز رحمه الله فقال: يا شيخ، لي 7 سنوات لم أرزق بالولد، فلم يزد الشيخ إلا أن قال كلمة واحدة: أكثر الاستغفار. وبالفعل جاء بعد عام يبشر الشيخ بأن زوجته حامل، وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر، فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: أشكو الفقر، فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: امرأتي عاقر لا تلد، فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر أحبتي، كل هذا في الدنيا، فكيف الآخرة؟ ألا يكفي أحبتي من الاستغفار أنه يقي المؤمن من العذاب؟ فقد
لقد كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا تترك أخي الكريم، أختي الكريمة، الاستغفار أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فابدأ الآن مع نفسك لا يراك أحد وقل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم ارفع قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.